Didik TV KPM. Cikgu, saya susun macam ni lah cikgu, kan betul? Okey. Cikgu! Cikgu! Cikgu, ada siren cikgu. Ada kebakaran ke cikgu? Cikgu. Okey, jom. Salah laluan tu. Kita kena ikut laluan yang betul. Yang ni cikgu. Okey, kita jom cikgu. Jom. Cepat. Aduh. Didik TV KPM. Oh, cikgu. Itu bukan siren cikgu, itu loceng sekolah. Lama. Tapi tak apa Sean, kita alert. Kan? Okey, kepada mereka yang menonton, anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Tetapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada anda semua. Okey, susah nafas sikit. Okey, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, pastikan ia meliputi daripada atas hidung hingga ke bawah dagu dan pakailah dengan betul. Bila nak tanggalkan tu, nanti bila anda di tempat yang bukan awam tak ada orang lain, baru boleh buka, dan juga hanya di rumah lah. Kalau nak pakai kat rumah pun boleh. Tapi yang paling penting tu, bila pakai tu, pakai dengan betul. Anda kena juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun, serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman seperti saya di sini. Cikgu pun boleh pakai, silakan cikgu. Alright, dan apabila berada di tempat awam ataupun apabila anda keluar daripada rumah, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Saya dengan cikgu rasanya dah 3 meter cikgu. Okey cikgu, sebelum kita mula, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, apa khabar semua penonton di rumah dan pelajar? Nama saya Cikgu Fauzia binti Muhammad Sanib dari College Vocational Typing dan merupakan ketua program bagi teknologi pemesinan industri. Terima kasih cikgu, dan hari ini kita juga ada tetamu khas yang bersama kita. Dan dalam talian, jom kita tengok siapa mereka. Selamat pagi. Hai semua. Selamat pagi. Itulah dia. Okey, murid kita yang ada dalam talian. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Akmal. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aminuddin Akmal, PID Asma dari kursus 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Terima kasih. Seterusnya kita ada Aziz. Nama saya Muhammad Aziz Luqman bin Haizul Azmi daripada 2 Teknologi Pemesinan Industri. Terima kasih. Intan. Oh, pasang mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Rasina binti Mahathir daripada kelas 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Terima kasih, dan yang terakhir sekali adalah Izzuddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Farid daripada 2 Diploma Teknologi Pemesinan Industri. Alright, terima kasih. So, sebelum kita teruskan penerbangan kita, ataupun sebelum kita mulakan penerbangan kita, saya nak sebutkan ataupun nak bagi tahu kepada anda semua yang menonton sekarang bahawa kami masih menyambut sambutan Hari Guru. Setiap tahun tu memang pada 16 Mei, tetapi kami sambutlah Hari Guru ini selama sebulan macam raya kan. Selamat Hari Raya dan juga selamat Hari Guru. Dan oleh itu kami telah pun terima satu kad kiriman ya. Kita ada terima banyak, tapi yang ni pun saya nak tunjukkan kepada anda semua lah. Nampak kan Ego? Sangat cantik. Walaupun kad ni dia pasti pakai pelitup muka. Bagus kan? SOP bagus. Sean, ke sana sikit. Okey, so nampak yang ni kan? Selamat Hari Guru. Hashtag terima kasih cikgu. Ini adalah daripada Asna Anuha daripada SKPPII 3. Rasanya kan ini II. SKPPII 3. Dan ini dalam ni ada mesej je, kita baca. Macam saya pegang orang tu pegang kad. Macam itulah. Okey, ini dia. Okey, saya buka lagi sekali menggunakan dua-dua tangan saya. Wow. Okey, nampaklah. Dekat sini hashtag terima kasih cikgu, selamat Hari Guru. Memang cantiklah, sangat kreatif kan cikgu? Betul, sangat Dan kreatif. saya juga nak ambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua guru atas jasa dan pengamanan cikgu dalam mendidik kita semua. Hashtag terima kasih cikgu. Duduk tu. Terima kasih Sean. Kan kak dengan cikgu macam sama cikgu. Tapi cikgu lah lagi cantik kan. Itu dia. Okey cikgu. Sebenarnya saya nak tanya apa yang kita akan teroka pada hari ini cikgu? Okey, jadi pada hari ini Sean kita akan teroka tentang keselamatan di dalam bengkel.
okey. Okey, jadi kalau Sean tengok saya daripada atas sampai ke bawah, Ya, cikgu. ini adalah pakaian yang betul dan tepat ketika berada di bengkel. Oh, ini pakaian keselamatan, cikgu? Ya, Oh, tapi pakaian bergaya juga, keselamatan. cikgu. Ya. Ha. Pakaian keselamatan sekarang memang nampak macam kita buat fashion show. Ya, cikgu. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu, Sean. Okey, boleh, cikgu. Silakan. Okey, jadi yang pertama sekali yang saya sedang pakai sekarang Okey, adalah cikgu. Mungkin cikgu boleh ke sana, cikgu. Okey. Untuk yang saya Okey. sedang pakai sekarang adalah jaket kerja. Okey. Jadi kita jaket kerja ni kita pakai untuk satu sebagai tanda lah, contoh sebagai jabatan-jabatan yang tertentu. Ya. Dia ada kod color dia yang tertentu. Ya. Selain daripada tu juga untuk melindungi kita punya bahagian badan lah. Okey, cikgu, jaga-jaga dengan mic, cikgu, takut nanti terkeluar pula. Okey, sebabnya jaket ni dia mestilah tebal dan ada dia punya indikasi yang tertentu lah Ya, supaya cikgu. dia boleh jadi sebagai jaket kerja. Okey, ya. kemudian di kepala saya sekarang ni kita ada alat pelindung mata. Okey, kita boleh Ya. pakai macam ni. Oh. Jadi apabila kita melakukan kerja-kerja di mesin, Ya. kita boleh pakai untuk melindungi mata. Ya, cikgu. Okey, jadi kalau kita pakai spek mata, Ya. boleh mana pula, tak kita cikgu? kena pakai? Saya rasa kalau bentuk macam ni susahlah. Mungkin ada bentuk lain ke, cikgu, yang kita boleh Okey. letak atas mata? Jadi ada dua pilihan lah. Kalau sekiranya kita pakai cermin mata dan kita melakukan kerja yang tidak memerlukan alat pelindung mata, Ya. okey, jadi kita boleh pakai cermin mata sahaja. Oh, bolehlah. Macam ni pun boleh kan, cikgu? Ya, Oh, jadi boleh. cermin mata tu sebenarnya pun dah melindungi mata lah, tapi Ya. untuk kerja-kerja yang tidak terlalu berbahaya lah. Ya. Tapi sekiranya dia memang memerlukan, maknanya kita berhadapan dengan mesin yang berteknologi tinggi yang tu yang kita memang kena pakai. Jadi option kita memang kita kena pakai alat pelindung mata macam ni lah. Okey. Kalau macam saya, cikgu, kalau contoh ada saya tengah menggunakan mesin yang memang kena pakailah yang pelindung muka, pelindung mata kan, cikgu. Kalau cermin mata macam ni boleh pakai ke ataupun ada jenis okey. yang lain, cikgu? Kalau Sean tengok di atas meja tu saya ada sediakan satu lagi. Oh, yang lagi besar tu, Okey, cikgu. cuba Sean ambil. Okey, saya cuba pakai boleh, cikgu? Tak apalah, saya tunjuk macam ni je lah kan. tunjuk. Macam ni dia lagi besar kan. Jadi so yang boleh tu saya pakai sesuai- atas cermin mata saya kan, cikgu? Ya, betul. Supaya saya tak rabun bila buat Dan kerja. juga alat pelindung mata ni dia ada saiz yang tertentu lah. Jadi ikut pada saiz dewasa, saiz pelajar Ya. dan sebagainya. Okey, jadi yang Syamul pegang sekarang ni adalah untuk saiz pelajar. Okey, cikgu. Okey, jadi lebih kecil. Ya, cikgu. Okey, kemudian kita juga ada kasut keselamatan. Kasut keselamatan, cikgu. Kalau tengok dekat ni pun ada, saya pakai pun kasut keselamatan. Cikgu, apa beza kasut keselamatan ni dengan kasut biasa, cikgu? Okey, Sean ambil sebelah, saya ambil sebelah. Boleh, cikgu. Okey. Okey. Jadi kasut keselamatan ni dia mesti ada ciri-ciri yang special lah, orang kata istimewa. Cikgu, dia berat sikit. Okey, cikgu. yang pertama sekali di hadapan ni kalau Sean ketuk, Wih, dia keras, cikgu. sangat keras. Sebab apa? Depan ni sebenarnya ada besi. Oh. Ya, Ini dia- untuk melindungi apa Jari ni? kaki kita. Ya. Jadi kalau ada barang yang berat, besi dan apa sebenarnya, dia jatuh ke sini, jadi kita punya jari selamatlah. Oh, okeylah. Ini kalau Sean ketuk dengan tukur besi pun tak ada masalah. Oh, tak ada, cikgu? Ya, jangan ketuk keras. Betul, cikgu. Baru dia ketuk. Keras, cikgu. Jangan cuba, jangan uji seperti Sean, jangan lakukan di rumah. Ya, jangan. Inilah perkara contoh yang anda tak patut buat. Ya, tak patut buat di saya rumah. tunjukkan je, Okey, kan. kedua. Ya. Okey, apa yang ada di bawah ini? Okey, di bawah tapak kasut keselamatan ni, yang pertama sekali ciri-ciri tapak dia adalah tidak licin. Ya, betul. Dia mencengkam. Jadi kenapa? Sebab kalau di pemesinan industri kita ada melibatkan seperti minyak dan sebagainya. Ya. Jadi dia mencekam di bahagian lantai dengan baiklah. Dia nampak macam kasut untuk hiking kan, cikgu? Ya, Tapi yang ni betul. memang khas untuk Ya, bengkel khas lah. untuk bengkel lah, Ya. alat keselamatan kan. Okey, kemudian sebenarnya di dalam di tapak tapis ni sebenarnya selapis dia lagi sebenarnya ada satu lagi besi. Oh. Ya, satu lapis besi lagi. Jadi apabila pijak benda tajam dia takkan benda tajam seperti paku dan sebagainya dia akan bengkok. Tembus, Ya, dia takkan kenalah tembus. kaki kita, Kalau kan? nak rasa pun boleh ketuk bahagian dalam boleh, dia lah. cikgu. Tapi yang ni saya ketuk guna jari lah, cikgu. Kepala, Jangan ketuk pakai kepala lagi. Sebab kalau tengok kat bawah pun dia ada bunyi. Bunyi keras yang cikgu. keras. Ya. Betul-betul. Ya, jadi itulah ciri-ciri kasut keselamatan yang perlu ada di dalam perlu dipakai oleh pelajar lah. Ya. Okey, sekiranya masuk ke dalam bengkel-bengkel, terutama pembengkel pemesinan. Okey. Lagi satu Syah, saya nak Ya. ingatkan juga bila kita beli alat-alat keselamatan ni mestilah yang ada disahkan oleh jabatan-jabatan bahagian keselamatan. Ya. Contoh di Malaysia ni kita ada SIRIM. Jadi dia menjaga ataupun mengesahkan bahawa alat-alat yang kita gunakan tu adalah selamat untuk digunakan. Terutama barangan elektrik lah. Yalah. Okey, jadi kalau tengokkan pada kasut yang kita pegang ni sebenarnya di kotak dia ada letak
Dia punya, Kalau Sean tengok, ada dia simbol ada- kan Ego, ada chop Dia kat ada sana. chop dan simbol dia lah. Ya. Okey, jadi itu yang paling penting bila kita membeli ataupun menggunakan alat-alat keselamatan. Yalah, benda macam ni Okey. Ego, kita kena betul-betul pastikanlah ia adalah mengikut piawaian Ya, yang betul, betul. Jan. Ego, kalau kita main beli je walaupun murah ke apa, kalau kita main beli je mana tahu kalau tiba-tiba kena kemalangan ataupun ini penting untuk mengelakkan daripada kecederaan kan Ego? Betul. Jadi okey. alat yang betul yang ada pengesahan jabatan-jabatan yang telah diiktiraf ni sangat Ya. pentinglah sebab dia memang telah diyakini, diuji bahawa dia selamat untuk digunakan. Okeylah. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan penembakan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Baik, seterusnya Sean, kita akan tengok juga selain daripada jaket kerja yang saya gunakan, kita juga ada dua lagi option, juga baju kerja. Ya. Yang dipanggil sini adalah kod habuk. Kod apa tu? Kod habuk. Kod habuk. Okey, dust coat kita panggil Okey, kod habuk, dan yang Sean pegang sekarang ni adalah overall suit ataupun suit keseluruhan. Jadi ini adalah baju kerja yang standard. Okey, tak ada lagi yang ropol-ropol ke apa, kita tak boleh pakai macam tu lah tak Sean. ada lah, Ego. Jangan pakai yang ada kilat-kilat, bling-bling dan sebagainya tu, tak ada. Tak ada lah. Ini Kita yang pakai terbaru standard lah je. Ego. Ya, ini pun dah memenuhi fashion yang sebenar lah. Kan Ego, saya baru je nak tanya kan. Macam Ya. jaket cikgu, kalau tak pakai jaket cikgu, kena pakai macam ni lah Ego. Ya, boleh. Sebab yang ni melindungi sehingga kaki pula Ego. Betul. Jadi sebenarnya warna juga memainkan peranan sebab dia akan menentukan di manakah jabatan ataupun departmen ataupun kawasan yang kita duduk. Okey. Kalau warna biru macam ni, departmen mana? Dia bergantung Okey, dia kepada... bergantung kepada tempat tu lah. Okey. Baik. Jadi seterusnya Sean. Ya. Seterusnya kita akan pergi alat keselamatan yang ada di bengkel. Tadi keselamatan pada diri kita. Ya cikgu. Sekarang keselamatan di dalam bengkel. Okey, jadi antara yang paling penting sekali keselamatan dalam bengkel adalah alat pemadam api. Yang ini kan cikgu? Ya, betul. Yang tadi saya pegang tu. Saya pun tak tahu Okey, Sean, kenapa saya nak ambil tanya tu. dengan Sean lah. Okey cikgu. Macam tadi kan kita dalam situasi ada tiba-tiba ada lonceng kebakaran kita apa yang patut kita buat. Okey, Sean ada tips tak macam mana kita nak keluar daripada situasi kebakaran? Situasi kebakaran cikgu. Ya. Cikgu tanya saya pula tips. Okey, macam tu juga. Kalau ada situasi kebakaran, kita keluar je. Tapi langkah-langkahnya baik cikgu yang cakap kan. Betul, sebab apa? Itu adalah basic. Okey, basic bukan saja di dalam bengkel tapi dalam kehidupan seharian di rumah dan sebagainya. Okey. Betul, dalam situasi kebakaran jangan kita cuba untuk memadam api sebenarnya. Ya ke? Bila kita duduk dalam situasi kebakaran bukan kita nak kena padamkan api tapi dalam kawasan tutup benda yang pertama adalah kita kena keluar. Okey. Jadi keluar untuk yang paling selamat sekali adalah merangkak di lantai. Merangkak itu? Ya, jarak dalam 0.3 meter daripada lantai ke atas dan kita gunakan tangan kita di dinding sebagai guideline untuk keluar. Itulah sebenarnya yang paling baik. Tapi kenapa kena merangkak itu? Kenapa kita tak jalan je itu? Kerana apabila berlaku kebakaran di kawasan yang tertutup, biasanya kita akan kebakaran api itu akan menghasilkan asap yang tebal. Jadi asap ni biasanya dia akan bermula di atas lah. Okey, dia akan kumpul ke atas dulu baru kat bawah lah. Kerana asap tu sifat dia lebih ringan, so dia akan naik di atas dulu. Jadi kita sebenarnya antara punca utama kematian akibat kebakaran adalah lemas kerana terhidup asap yang tebal. Okey, itulah tipsnya. Okey. Jadi sebelum saya teruskan dengan alat pemadam api, saya nak tanya juga kepada pelajar. Boleh je Ibu. Okey. Mungkin pelajar boleh beritahu pada saya apakah contoh satu kelas yang terdapat dalam alat pemadam api. Mungkin kita boleh soal Akmal. Okey ya. Contoh alat pemadam api yang terdapat di mana-mana bengkel ataupun tempat kerja adalah contohnya kelas B. Jenis kebakaran yang melibatkan cecair ataupun petrol lah. Okey, baik, sangat tepat jawapan dia. Okey, cikgu boleh ulangkan Ibu sebab saya tadi tak dapat dengar. Jadi Akmal tadi sebut salah satu kelas dia adalah daripada kelas B, kelas iaitu B. Yang melibatkan kebakaran daripada bahan-bahan daripada cecair, petrol, yang mana dia melibatkan cairan lah. Okey, kita panggil kelas B, dan alat pemadam api yang sesuai adalah jenis buih. Jenis buih. Ya, jadi dalam alat kelas
kebakaran kita ada 4 kelas, Sean. Oh, okey. Ya, kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Okey, kelas A biasanya melibatkan bahan-bahan yang pepejal macam kain, kayu, perabot, rak dan sebagainya. Okey. Okey, jenis yang macam ni kita boleh pakai jenis alat pemadam api air. Cartridge air. Ya. Okey, yang ni kita panggil kelas A lah. Okey. Untuk kelas B tadi seperti yang Akmal telah terangkan. Terima kasih pelajar. Okey, terdiri daripada yang punca kebakaran tu adalah bahan daripada cecair. Oh, Macam okey. petrol dan sebagainya. Jadi kalau kata di stesen minyak, jadi cartridge jenis buih lebih sesuai sebab dia melibatkan petrol dan sebagainya. Ya. Okey, kemudian kita ada kelas C. Ya. Okey, kelas C ni adalah kebakaran yang melibatkan electrical. Oh. Bahan-bahan elektrik ataupun jentera macam kereta kita kan dan sebagainya. Okey, jadi kita pun sebenarnya kena simpan satu tau, Sean. Ya. Simpan satu di dalam kereta kita. Jenis ini iaitu jenis karbon dioksida dan juga saya bawa di studio hari ini adalah jenis karbon dioksida. Okey, so saya kaitkan apa yang cikgu sebutkan tadi berdasarkan kategori tu. Ya. Contoh kalau kita gunakan kategori A untuk punca, sebab kategori A tu dia jenis air kan cikgu. Ya. Kalau kita gunakan yang itu bagi punca kebakaran yang melibatkan elektrik, so maknanya dia tak dapat padamkan Tidak sesuai. Bukan Ya. tidak dapat padamkan api, tapi tidak sesuai. Sebab electrical dia akan menghasilkan cas, Ya. di mana air adalah satu yang membawa cas elektrik. Ya, betul. Jadi dia berbahaya pula kepada kita yang sedang memadamkan Ya, kebakaran. kan. So, kita kena betul-betul tahu juga Ya, nak betul. gunakan yang mana kan cikgu. Ya, dan akhir sekali ada kelas D. Ya. Okey, kelas D ni adalah daripada jenis serbuk kering. Kalau nak tengok serbuk kering ni biasa kita akan guna ketika penggambaran. Sean. Oh. Filem, drama yang warna putih tu. Oh, yang itu. Ya, yang okey, boleh okey. sembuh dekat orang tu, Sean. Ya. Okey, sebab Tapi tak sepatutnya kita sembuhkan orang lah, ya, hanya tapi kepada biasanya untuk memadamkan Ya. dia kan api tu kan. Okey, Oh. jadi dan ini sebab apa? Sebab dia sesuai untuk semua kelas daripada A sampai lah C. Oh, kalau kita nak simpan dekat rumah ataupun kereta, baik kita ambil Ya. yang jenis D kan itu. Okey, jenis serbuk kering pun okey, jenis C pun okey. C pun okey lah. Okey, cumanya okey, sekarang ni saya nak terangkan macam mana kita nak guna. Okey. Okey, jadi saya bawa contoh sekarang ni di studio. Okey. Okey. Jadi pada semua jenis alat pemadam api ni kita ada satu pin keselamatan di sini. Okey. Okey, jadi pin ni sebelum kita boleh guna tuil dia, Ya. kita kena cabut pin. Okey. Kalau tak cabut tak jadilah itu. Ya, kalau kita tak cabut kita tak boleh tekan. Oh. Jadi bila kita Dia cabut, macam pin keselamatan kan itu? ya, kita panggil pin memang kita panggil Oh, pin okey. keselamatan. Oh, Okey, bila ya. kita cabut dia, kemudian kita boleh tekan tuil, tapi yang first kali kita kena halakan muncung pada api. Okey tu. Yalah, kalau kita main tekan je nanti tak kena pula. Ya, betul. Jadi itulah cara penggunaan yang basic sama semua. Ya. Okey, kecuali untuk jenis buih. Dia beri yang jenis Kelas B. Kelas B. Okey, jenis buih kita perlu tonggeng atau terbalikkan dia macam gini. terbalikkan? Dan goncangkan dia. Oh. Barulah buih itu boleh berada di sini dan kita baru boleh guna macam biasa. Oh, maknanya kena goncangkan dulu baru je gunakan Ya, lah. Tapi untuk- gunakan tu tak payah nak terbalik tu. Ya tak, Oh, tak kita payah nak. cuma kita nak okey. pastikan buih itu berada di bahagian ni senang untuk dia keluar lah. Okey. Untuk kita gunakan. Okey. Ya. Dan juga saya ingatkan juga apabila alat pemadam api ni mestilah ada penyelenggaraan. Jadi kat sini kita ada tengok ada rekod penyelenggaraan dan juga telah ditetapkan ataupun disahkan oleh Jabatan Bomba Malaysia. Okey, dan yang penyelenggaraan ni kena setiap berapa bulan ke berapa tahun Okey, ke? dia ikut pada dia punya tarikh ni. Okey, biasanya 2 ke 3 bulan lah. Okey, sebab apa kita tak nak dia expire ataupun tamat tempoh lah. Jadi bila dia tamat tempoh, Ya. okey, bahan itu mungkin tak dapat untuk memadamkan api sepenuhnya. Ya, betul. Bukannya tamat tempoh pada dia punya botol ni, Ya, tapi tapi dia punya pada- dalam dia. Dia punya kandungan je kan itu? Ya, kandungan dia. Jadi biasanya kita buat penyelenggaraan tu adalah kita tukar isi kandungan dia lah. Okey. Selain daripada alat pemadam api ni, ada apa lagi yang sepatutnya ada di bengkel? Okey, bahan kedua ataupun barang kedua yang perlu ada di bengkel adalah peti pertolongan cemas. Yelah cikgu. Ya, Sangat penting, okey. sangat penting. Jadi peti pertolongan cemas ni bukan saja penting di bengkel, tapi juga di rumah dan juga di kereta. Okey, saya memang ada satu di dalam kereta, ada satu dalam rumah dan juga di bengkel. Ya. Okey, jadi saya buka, kita lihat apa yang ada dalam
peti pertolongan cemas ini. Okey, jadi ini adalah benda basic lah. Okey, ataupun perkara asas yang ada dalam satu peti pertolongan cemas. Okey, biasanya kita ada plaster yang kecil ni. Okey, kemudian kita ada krim antiseptik, okey, ataupun larutan Dettol iodine, okey. Dan juga ada kapas. Okey, ini adalah perkara yang asas sajalah. Okey. Jadi saya nak tanya juga dengan pelajar. Okey. Mungkin Muhammad Izzuddin boleh terangkan kepada saya, sekiranya berlaku luka kecil. Okey, apakah tindakan yang paling baik ataupun apakah tindakan yang Izzuddin akan ambil? Mula-mula basuh luka dengan bersih. Lepas tu sapukan iodine atau Dettol. Kemudian batikan dengan plaster. Okey, baik. Jadi dia terangkan tadi, Syaun. Ya. Dia kata, okey, pertama, luka kecil kita perlu basuh dengan air. Ya. Betul. Kita kena bersihkan tempat luka tu dengan aliran air. Ya. Kemudian perlu disapu dengan larutan iodin atau krim antiseptik. Dan kemudian kita akan gunakan plaster untuk tutup luka tu. Okey. Itu untuk Tapi rawatan luka yang kecil. Yang iodine tu yang cecair warna kuning tu? Ya, ada juga orang panggil cecair kuning. Okey, itulah yang saya panggil. Betul, ya. Jadi yang cecair kuning tu dia sama fungsinya dengan yang krim antiseptik. Ya, tu? betul. Dia adalah untuk membunuh kuman. Okey. Jadi untuk rawatan luka kecil sahaja yang kita akan beli rawatan kecemasan. Jadi kalau rawatan luka besar, okey, kaedah dia adalah kita ambil satu kain yang bersih, tekap pada luka yang besar itu dan kita dapatkan rawatan daripada pakar perubatan dengan segera. Ya, betul. Okey. Sangat penting untuk anda mengetahui langkah-langkah bagi memastikan kecederaan anda dapat dirawat dan juga dapat dielakkan daripada menjadi lagi teruk. Betul, Sean. Oleh itu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih, cikgu. 谢谢老师。Thank you, teacher. Nandri Asalia. Terima kasih padamu, cikgu. Jasa akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Kasih padamu, cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Kasih padamu, terima kasih. Jasamu akan ku kenang selalu, cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Jom cikgu, kita teruskan penerokan kita. Okey, jadi saya sambung sedikit tentang apa tindakan kecemasan yang kita boleh ambil sekiranya berlaku di kawasan bengkel atau tempat kerja kita. Okey, jadi yang kedua biasanya yang berlaku adalah berlaku renjatan elektrik. Okey, jadi apa yang kita patut buat, Sean? Benda yang paling penting, jangan sentuh. Yalah, sebab kita sebenarnya adalah konduktor. Ya, kita adalah kita boleh konduktor elektrik yang paling baik sebenarnya. Jadi kita jangan sesekali sentuh pada mangsa. Jadi benda yang pertama adalah sekali cari butang kecemasan. Jadi butang kecemasan ni biasanya berwarna merah dan dia akan cut off ataupun menutup terus semua aliran elektrik yang berada di kawasan bengkel ataupun mesin. Dan butang kecemasan ni ada di mana-mana sebenarnya, Sean. Contoh sekali di eskalator. Jadi kita kebanyakan daripada kita tak faham bila berlaku contoh kaki tersepit dan sebagainya, semua orang panik. Tapi benda yang sebenarnya adalah ada satu butang kecemasan berwarna merah, itu kita tendang saja dan eskalator akan berhenti secara automatik. Oh, cikgu, yang tu saya ingat sebab masa saya kecil, cikgu, saya selalu pergi tekan. Lepas tu kena marah dengan ibu ayah. Betul, Sean. Lepas tu dah kena marah dah, saya tak buat apa lagi. Itulah penggunaan dia kan, penggunaan yang betul. Betul. Jadi butang kecemasan ni biasanya memang berwarna merah di mana-mana saja
kod warna dia adalah sama. okey. Jadi kita sebut kod warna, sebentar lagi kita teroka lagi apa dia kod warna tu. Itu dia. Jadi yang kedua adalah biasanya sesak nafas, Sean. Jadi tiba-tiba kita nampak rakan kita tengah bekerja pengsan. Jadi apakah yang patut kita buat? Ya. Okey, benda yang pertama sekali adalah kita kena pastikan pengudaraan adalah cukup. Maknanya kita tak boleh kerumuni. Yelah. Kerumuni rakan kita yang dah pengsan tu. Ya. Okey, benda yang pertama adalah kita bawa dia ke tempat yang selamat. Kemudian kita longgarkan pakaian dia. Ya. Okey, dan sekiranya pekerja ataupun rakan pelajar tu pengsan, kita kena dapatkan pertolongan daripada orang yang ada sijil melakukan pertolongan cemas. Yelah, kita tak boleh main tolong kan selagi kita pun telah mendapat sijil ataupun kelayakan untuk tolong. Jadi biasanya di bengkel-bengkel ada tempat kerja kita ada individu yang berkelayakan untuk memberi pertolongan cepat seperti CPR lah yang biasa kita buat. Dan kebiasaannya individu ni dia mendapat latihan. Yelah, walaupun kita pun nak tolong, tapi baik kalau kita dapatkan orang yang betul-betul boleh tolong supaya tak menjadikan situasi tersebut lagi teruk. Dan apa yang kita boleh tolong, Sean, adalah telefon ambulans. Itu dah paling baik. Sama juga kalau kita berjumpa dengan kemalangan jalan raya, benda yang pertama sekali ambil handphone anda dan call ambulans, bukannya ambil video. Ya betul ya. Kita kenalah proaktif dan tidak secara menjadi penonton pula kan? Betul, Sean. Itulah tindakan yang paling baik. Okey, Jom jadi kita teruskan, Cikgu. seterusnya setelah kita tahu apakah tindakan kecemasan dan seterusnya kita akan pergi adalah laluan-laluan ataupun susun atau bengkel yang baik. Jadi sini saya nak tunjukkan, saya telah bawa satu model. Okey, mungkin kamera boleh fokus. Okey, jadi model ini menunjukkan beberapa kod warna. Okey. Kemudian beberapa susunan dan juga kita panggil situ adalah bahagian-bahagian. Okey, yang pertama sekali saya nak terangkan yang paling menyelah di sini adalah hijau. Ya, Cikgu. Jadi hijau adalah laluan keselamatan ataupun laluan pejalan kaki. Macam tadi masa ada siren kan? Betul. Tadi kita dah keluar mengikut laluan, itulah laluan dia. Ya, jadi kalau tengok bila ada tanda laluan seperti ini yang kita jelas nampak, so kita tahu di manakah arah kita nak keluar kerana di setiap hujung laluan hijau ni dia akan ada tanda keluar. Jadi semua keluar tanda-tanda hijau di bahagian yang hijau ini dilarang sama sekali meletakkan apa-apa sahaja yang menghalang laluan. Sama ada rak ke, bakul dan sebagainya. Okey kan? Cikgu, masa saya tengah masa saya masih belajar dalam bengkel tu, dia ada letak macam ada kotak. Ya, kotak warna kuning ke lain-lain ada. Yang tu sebenarnya untuk memastikan barang tersebut sentiasa ada pada lokasi tersebut. Betul? Betul, Sean. Okey, jadi setiap petak ataupun lokasi-lokasi mesin biasanya kita akan tandakan lah. Okey, kalau jadi model yang saya tunjuk ni adalah saya tandakan mengikut bahagian. Okey, jadi setiap kalau kita tengok model ni pun berlainan. Okey, contoh ini yang biru ni mesin lain, hijau ni department lain ataupun jabatan lain, di bawah ni warna kelabu ni jabatan lain dan di sini mesti ada satu ni kalau lihat di sini adalah pejabat penyelia. Jadi pejabat penyelia ni adalah tempat duduknya person in charge ataupun orang yang bertanggungjawab sepenuhnya di dalam bengkel. Jadi person ini biasanya perlu berada di bengkel setiap masa sepanjang waktu bekerja lah. Dan juga pelajar seharusnya berada di dalam bengkel dengan ataupun diperhatikan ataupun dikawal oleh penyelia yang berada di dalam bengkel. Okey, jadi pelajar tidak boleh masuk di dalam bengkel sekiranya tiada penyelia bengkel. Okey. Jadi seterusnya kita lihat juga, okey, saya nak bertanya juga dengan pelajar okey, di pintu keluar. Okey, pintu keluar, apakah yang sepatutnya kita buat? Kata apa tanda yang sepatutnya ada pada pintu keluar? Mungkin saya boleh tanya dengan Intan. Pintu keluar. Kena pintu keluar mesti ditanda dengan jelas dan mudah dilihat dari keseluruhan bengkel.
menggunakan pencahayaan automatik pada tanda keluar. Tepat sekali jawapan dia, Syam. Okey, jadi pada pintu keluar mestilah boleh dilihat jelas daripada keseluruhan bengkel. Maknanya daripada jauh kita boleh nampak itu adalah pintu keluar. Memang betul lah Ego, sebab biasanya dia ada macam lampu penyalaan. Dia macam dalam kotak yang ada lampu Ego, supaya kita nampak dengan jelas yang itu adalah tanda keluar yang menunjukkan itu adalah pintu keluar. Okey, jadi apa yang Intan masukkan pencahayaan automatik itu maksudnya bila berlaku tiba-tiba blackout ataupun putus elektrik, tetapi pintu keluar ni biasa dia akan menyala secara automatik. Jadi ini adalah antara ciri-ciri keselamatan yang paling penting lah. Okey, sebab dia bila berlaku kebakaran, benda yang pertama sekali dia orang akan tutup punca elektrik. Jadi bila berlaku kebakaran ataupun banjir dan sebagainya, okey, punca elektrik akan ditutup dahulu. Jadi nyalaan automatik ni pentinglah supaya dapat menjadi panduan kepada orang yang berada di kawasan dalam bengkel tu ataupun di mana-mana kawasan itu tutup untuk cari pintu untuk keluar menyelamatkan diri. Okey, seterusnya Sean. Kita lihat ada line kuning. Jadi line kuning ni sebenarnya dalam bengkel ini maksud adalah berjaga-jaga. So warna dia pun ada macam maksudnya lah. Ya, betul. Jadi apabila seseorang pelajar berada antara line ni, hijau nak masuk ke biru ni, dia kena sentiasa berjaga-jaga bahawa dia memasuki kawasan bekerja. Jadi kalau di pemesyainan industri, kebiasaannya mesin itu besar dan berputar dan melibatkan beberapa power ataupun tekanan yang tinggi dan sebagainya. Jadi pelajar perlu sentiasa alert ataupun berhati-hati. Jadi apabila kena ingat sentiasa apabila melangkah saja garisan kuning ini, pelajar kena sentiasa berhati-hati dan mengenakan pakaian keselamatan yang seperti saya terangkan sebelum ini. Okey, itu adalah antara model bengkel. Kemudian seterusnya, setelah kita line kuning, laluan pejalan kaki dan seterusnya sekali, kita kena tahu juga di manakah tadi saya sebut apa? Butang kecemasan dan juga alat pemadam api. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu butang kecemasan dan alat pemadam api mesti mencukupi di dalam bengkel. Jadi kalau biasanya kita melihat kepada berapakah bahagian ataupun departmen dalam sesuatu bengkel. Okey, jadi kebiasaannya kedudukannya kita akan letak di pintu keluar. Okey, yang kita akan nampak simbol pintu keluar dan sebelah itu kita biasanya akan berada juga butang kecemasan dan juga alat pemadam api. Yalah, cikgu memang ada pun. Dan jadi kalau tak silap saya pada mesin pun ada macam butang kecemasan. Tapi butang kecemasan di mesin hanya akan mematikan aliran kuasa untuk mesin sahaja. Tapi kalau butang kecemasan, bila kita sebut butang kecemasan ataupun manpower, dia akan tutup semua power untuk bilik tersebutlah. Satu bengkel tu. Walaupun kita ada 4 butang tapi sebenarnya berfungsi benda yang sama, dia akan tutup semua aliran elektrik secara keseluruhan. Jadi kenapa dia dekat dengan alat pemadam api dan juga pintu keluar, supaya orang luar juga boleh memberi bantuan dengan melakukan tindakan awal, menekan butang kecemasan dan juga alat pemadam api biasanya kita ada alarm. Kan? Okey. Dalam masa yang sama dia boleh hidupkan alarm. Semua di lokasi yang sama lah Ego. Ya, betul. Dia punya butang, dia punya alarm ataupun loceng dia dan juga alat pemadam api. Betul. Tapi saya nak tanya juga dengan pelajar. Okey. Mungkin Muhammad Aziz Luqman. Okey, apakah kedudukan alat pemadam api yang paling sesuai di bengkel, Aziz? Kedudukan pemadam api mestilah diletakkan pada dinding dan tidak dihalang oleh perabot. Okey, betul. Tahniah Aziz. Jadi betul kata seperti yang pelajar terangkan, Muhammad Aziz Luqman tadi kata, alat pemadam api mestilah digantung di dinding. Okey, tak boleh letak di bahagian bawah dan kemudian dia boleh dicapai. Contohnya diikut ketinggian lah. Kalau kata pelajar kita tahap pelajar kita ketinggian mana, average kita ambil lah. Okey, tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah nanti juga. Nak capai nak ambil pun susah. Ya, betul. Dan juga saiz alat pemadam api itu juga. Okey, jadi kalau contohnya alat pemadam api kita ada pelbagai saiz. Jadi letaklah yang yang mudah diangkat. Okey. Jadi mudah diangkat atau mudah dikendalikan mengikut pengguna bengkel tu sendiri. Betul. Kalau terlalu besar dan terlalu berat, susah pula kita nak tolong untuk padamkan api kan. Betul. Jadi kita kena tengok juga siapakah yang menggunakan bengkel tu. Jadi kita kena letak atau menggunakan alat pemadam api yang bersesuaian dengan
situasi ataupun siapakah pengguna-pengguna bengkel itu. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan penerokan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, John Steven dan juga Cikgu Fauzia. Jom cikgu, kita teruskan penerokan kita. Okey, alhamdulillah. Tadi kita dah pergi ke keselamatan diri sendiri. Ya. Kemudian kita pergi ke peralatan keselamatan. Dan Betul. seterusnya keselamatan di dalam bengkel. Dan Ya. seterusnya benda yang paling penting adalah memahami tanda-tanda ataupun simbol-simbol Ya. amaran. Okey, jadi Syah, sebenarnya simbol-simbol amaran ni kenapa dia berwarna-warni seperti traffic light? Oh, Kan, traffic hanya light saya kita tak tahulah, Ibu. merah berhenti, kuning bersedia untuk berhenti. Ya. Kuning bersedia untuk berhenti. Tapi bukan ada orang langgar juga lampu yang nak syarat. pecutkan tu. Ya, betul. Itu dia. Kuning makin laju pula, bukan Ha. Kuning adalah bersedia untuk berhenti dan hijau adalah jalan. Itu Ya. lampu isyarat. Jadi kalau dalam bengkel-bengkel ataupun untuk dari segi keselamatan, kod-kod warna ini juga membawa maksud yang tertentu. Okey. Satu adalah merah. Okey, biasanya merah dia akan menggunakan simbol ataupun tulisan kontra dia adalah warna putih, bermaksud dia adalah kawasan larangan, ataupun dia kita gunakan untuk alat pemadam api dan juga butang kecemasan. Okey. Kod yang kedua, kuning. Dan biasanya warna kontra simbol ataupun tulisan dia mestilah berwarna hitam. Ya. Okey, jadi ini kita beri perhatian ataupun berwaspada. Ya. Kenapa? Satu lagi dia juga bermaksud maksud potensi untuk mendatangkan risiko yang berbahaya. Okey. Ya. Kod yang seterusnya adalah berwarna hijau. Okey. Dan tulisan ataupun simbol dia adalah putih. Okey, ini adalah kita panggil zon aman. Jadi di sini pertolongan pertama kita boleh berikanlah. Ya. Sebab apa? Kawasan zon hijau ni adalah kawasan yang paling selamatlah biasanya. Okey, jadi kalau kita kata ada berlaku kebakaran dan sebagainya, biasanya kita letak zon hijau adalah untuk tempat yang berkumpul. Tempat kita berkumpul. Ya. Okey. Dan seterusnya kita ada kod berwarna biru. Ya. Okey, dan warna kontra dia adalah putih. Ini bermaksud wajib ditaati. Jadi ini adalah orang kata peraturan lah. Ya. Jadi kalau ada simbol ni kena ikut. Okey. Jadi kalau kita tengok simbol dilarang merokok berwarna hitam pangkah. Berwarna putih dan juga tulisan dia merah. Jadi apa sepatutnya? Dilarang merokok. Yelah kan. Jadi saya fikir warna pula. Jadi jangan cuba-cuba kalau dia tulis dah pangkah merah tu maknanya larangan lah. Jadi larang merokok. Kalau tak nanti kena denda. Okey, dan seterusnya biasanya putih dan hitam ini kita guna untuk informasi umum. Okey, jadi kita dah belajar tentang warna-warna keselamatan dan apa makna dia. Sekarang ni kita akan tanya kepada pelajar pula, Syan. Jom kita uji kefahaman mereka, Ibu. Maksud simbol-simbol yang saya akan tunjuk. Okey, yang pertama sekali. Okey, mungkin saya boleh tanya dengan Aziz Luqman. Simbol dia berwarna biru. Okey, dan kontra dia adalah putih. Apakah maksud dia? Aziz Luqman? Pasang mic ya, Aziz? Apakah maksud simbol yang saya pegang ni? Aziz, tak dengar lah. Anda kena on mikrofon anda. Hidupkan mikrofon.
Okay, nampaknya masih ada masalah teknikal. Mungkin ada gangguan teknikal. Mungkin kita pergi ke Muhammad Izzuddin. Okey, Izzuddin, apakah simbol saya pegang ni? Ya? Wajib memakai kasut keselamatan. Ya, wajib memakai kasut keselamatan bermaksud wajib ditaati. Ya, sebab dia berwarna biru kan cikgu? Ya, sebab dia berwarna biru. Okey, seterusnya mungkin Intan, Nur Intan Kisdina. Okey, apakah maksud simbol yang saya pegang? Wajib memakai alat pelindung mata. Betul. Wajib memakai alat pelindung mata. Bermaknanya wajib ditaati. Bila kita nampak simbol ni saja, maka kita wajib mentaati. Wajib memakai alat pelindung mata ataupun goggle. Seperti yang saya pakai ni lah. Okey, sebab kat sini tak ada tanda ni. So, saya letak di atas kepala saja. Jadi selepas ni kalau saya nampak simbol ni, saya wajib berada di mata. Bukan di kepala macam saya. Jadi pakai dengan betul. Dan seterusnya. Okey, seterusnya mungkin Muhammad Akmal. Okey, Akmal. Apakah maksud simbol ni, Akmal? Pelajar ataupun pekerja wajib memakai pakaian keselamatan. Ya, pakaian keselamatan ataupun pakaian kerja. Betul. So, ada apa-apa kalau ada warna biru tu maknanya mesti wajib ditaati. Wajib pakai, wajib ditaati. Okey, seterusnya saya nak tengok simbol yang seterusnya adalah berwarna merah dan putih. Okey, Muhammad Aziz, mungkin boleh cuba lagi sekali, Muhammad Aziz. Okey, sekiranya kamu nampak simbol ini berwarna merah dan putih adalah? Dekat ini lokasi alat pemadam api. Ya, ini adalah lokasi alat pemadam api. Okey, kemudian kalau saya pusing sebelah belakangnya pula. Okey, Muhammad Aziz boleh cuba lagi sekali. Apakah maksud simbol ni? Tempat lokasi terletaknya butang kecemasan. Ya, jadi kedua-dua simbol ni biasanya berada berdekatan. Okey, mungkin Sean ada nak tanya dengan pelajar kita tentang simbol? Sebelum kita masuk kepada rumusan kita, Aigo, saya tunjukkan satu dulu, Aigo. Ini berwarna kuning ni, ini adalah apa ni? Simbol untuk apa? Okey, pada seorang pelajar? Saya pilih, Aigo. Boleh. Ya, Izzuddin, silakan. Bahan mudah terbakar. Lagi sekali, Muhammad Izzuddin. Bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar. Betul. Dan juga warna kuning tu melambangkan apa, Ibu? Bahaya. Bahaya. Risiko, berbahaya. Jadi kita kena alert kalau kita nampak simbol yang berwarna kuning ni, kita berada dalam zon bahaya ataupun barang itu membawa berisiko berbahaya kepada manusia. Betul. Okey, cikgu, sebelum kita akhir, mungkin kita boleh tanya murid kita yang ada dalam talian. Betul. Apa yang mereka dapat daripada penerangan kita hari ini? Kita akan pilih salah satu daripada mereka. Siapa yang nak cuba jawab? Nampak macam Akmal nak jawab je. Okey, silakan Akmal. Okey, tak apa. Intan dah angkat tangan. Akmal pula tunjukkan muka terpaksa pula. Tak apalah, kita minta Intan ya. Saya mendapat pengetahuan tentang pakaian keselamatan yang wajib dipakai ketika melakukan kerja di bengkel. Okey. Itu je ke? Ke ada lagi? Itu je. Okeylah, mungkin cikgu boleh tambahkan sikit dengan apa yang tidak disebut oleh Intan tadi. Okey, selain daripada pakaian keselamatan, kita juga telah mengetahui beberapa jenis alat memadam api. Bagaimana nak menggunakannya, okey, dan kedudukan yang bagus, di manakah kedudukan yang betul untuk alat memadam api. Kemudian kita tahu juga tentang peti pertolongan cemas, okey, jadi itu adalah untuk rawatan awal yang melibatkan luka-luka kecil. Okey, dan seterusnya juga kita tahu tentang pelan susun atur bengkel yang betul, kod warna yang betul dan laluan manakah yang paling selamat. Betul, cikgu. Yalah. Dan kalau kita nak rumuskan balik kepada berkenaan dengan simbol-simbol tersebut, Ibu, yang warna merah lebih kepada larangan, ya, Ibu. Ya, betul. Larangan dan warna kontrasnya ada warna putih. Ya. Dan warna kuning pula adalah untuk menunjukkan bahaya. Betul. Ya, ataupun anda akan memasuki kawasan bahaya ataupun seperti yang ditunjukkan ataupun yang dijawab oleh salah satu murid kita tu, kalau macam ni dia menunjukkan bahawa bahaya bahan mudah terbakar. Betul. Kita kenalah betul-betul berjaga-jaga. Janganlah bawa api ataupun benda yang menyala ke tempat yang mempunyai bahan mudah terbakar pula. Dan lagi satu selain daripada itu, yang mungkin warna yang kita tak sentuh tu warna hijau yang menunjukkan zon aman. Zon aman seperti tanda keluar tu, kita keluar daripada sana dah aman kan? Betul, dah selamat. Ya, betul. Dan lagi satu dia ada warna biru, itu untuk apa, Ibu?
wajib ditaati. Ya, betul. Seperti yang pada masa sekarang kan kita kena sentiasa ikut SOP kan, Igu? So Betul. seperti macam saya tinggal dekat apartmen, dekat kondominium. Bila masuk lift tu, nampaklah tanda dia warna biru dan itu Kontra menunjukkan ada untuk tulisan dia memastikan kita pakai Betul, memakai pelitup so, yang tu muka. wajib Okey. diikutilah, Igu. Dan oleh itu saya juga nak berterima kasih kepada cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang ada dalam talian, iaitu Intan, Izzuddin, Aziz dan juga Ahmad. Terima kasih kerana bersama kita. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Bye. Didik TV KPM